Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua warga Maya yang dikasihi sekalian. Hari ini kita berjumpa dalam siri ulang kaji sejarah berfokus Petaling Utama. Saya, Cikgu Nik Muhammad Izani dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tropicana akan membuat perkongsian dengan anak-anak semua bagi persediaan menghadapi peperiksaan SPM tidak lama lagi. Untuk makluman semua, program USB pertama ini merupakan usaha sama antara Jurulatih Utama Daerah Mata Pelajaran Sejarah dan Unit Sains Sosial Sektor Pembelajaran PPD Petaling Utama yang diterajui oleh Puan Nurin binti Zakaria selaku Timbalan PPD Sektor Pembelajaran. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pengetua sekolah saya iaitu Puan Noliza binti Mustafa kerana memberi ruang dan juga peluang kepada saya untuk berkongsi ilmu dengan anak-anak semua supaya dapat memberi manfaat kepada anak-anak semua. Tanpa buang masa lagi, jom kita mulakan perkongsian kita pada hari ini. Kereta rosak cari mekanik, tak tahu sejarah, cari siapa? Cari Cikgu Nik. Hari ini Cikgu akan berkongsi dengan anda tajuk yang telah diberikan kepada Cikgu itu bab 8 berkaitan dengan pilihan raya. Dan dalam pilihan raya ini akan ada beberapa perkara yang perlu kamu bagi perhatian. Tetapi untuk hari ini Cikgu akan fokuskan kepada satu. Apa itu beberapa bahagian? Yang pertamanya ialah berkaitan dengan perkembangan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua, proses pilihan raya umum pertama. Yang ketiga, majlis perundangan. Yang keempat, berkaitan dengan Kabinet pertama. Tapi hari ini fokus Cikgu hanyalah kepada proses pilihan raya. Macam mana pilihan raya itu berlaku. Jadi, tanpa buang masa lagi, jom kita pergi kepada slide yang pertama iaitu berkaitan dengan proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Dalam proses ini seperti mana yang anak-anak semua lihat ada lebih kurang 8 proses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang mana dalam proses pilihan raya ini ada 8 proses. Proses yang pertama, apa dia? Proses pertama ialah Suruhanjaya penentuan sempadan kawasan telah pun ditubuhkan dan pada masa itu sebanyak 52 kawasan pilihan raya telah pun dibentuk. Proses yang kedua pula ialah rang undang-undang telah pun diluluskan bagi membolehkan pilihan raya diadakan. Sekiranya tiada rang undang-undang, macam mana pilihan raya itu nak dibuat? Okey, proses yang ketiga pula ialah pendaftaran pengundi yang mana pendaftaran pengundi bagi seluruh Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu adalah pada 18 Oktober 1954 tetapi di Terengganu dia agak lambat sedikit iaitu pada 29 Oktober 1954. Bagaimana dengan proses keempat? Dari diri ke belum? Okey, kita pergi pula kepada proses yang keempat. Proses keempat ni ialah proses penamaan calon yang mana setiap calon-calon yang bertanding akan diberikan nama daripada parti-parti mereka. Selepas itu, mereka diberikan proses yang kelima pula, mereka diberikan masa selama 45 hari. Okey, 45 hari untuk apa? Untuk menjalankan kempen pilihan raya. Jadi macam mana kempen itu dibuat? Terpulang kepada mereka asalkan mereka mendapat undi. Anda rasa cikgu berjaya? Anda undi cikgu. Kalau rasa cikgu lain, undi cikgu lain. Itu contoh sahaja. Manakala proses yang keenam pula ialah dah habis kempen, kita buat apa? Kita pergilah mengundi. Mengundi ni macam mana? Ada prosedur dia mengundi dan kita perlu pilih satu saja calon yang kita nak. Tak boleh pilih banyak-banyak, nanti rosak kertas undi tu nanti. Okey, apabila dah selesai proses mengundi, sekarang kita nak lihat pula kepada proses yang ketujuh. Apa dia? Proses yang ketujuh ialah peti undi tu akan dibawa ke pusat pengiraan undi. Okey, pusat pengiraan undi bila dah sampai dekat pusat pengiraan undi, kertas-kertas semua akan dijalankan proses pengiraan undi. Okey, pengiraan undi. Yang last sekali adalah proses ke-8. Dah ada keputusan. Kita umumkanlah. Sebagai contoh. Okey, pemenang bagi kempen pilihan raya N4444 iaitu Cikgu Nik. Yes, kita bersorak sebab apa? Sebab kita menang. Itu hanya sekadar contoh sahaja. Okey, sekadar contoh saja. Jadi sebentar tadi cikgu dah ceritakan kepada kamu 8 proses pilihan raya. Jadi kamu perlu ingat proses tersebut kerana apa? Kerana setiap proses itu menurut urutan yang betul. Kalau anda tersilap urutan, ia akan tidak membawa markah kepada anda. Okey, sekarang ni cikgu nak bagi pula pada kamu berfikir sikit. Okey, berfikir sikit maksudnya kita bagi contoh jawapan dan kita lihat macam mana nak jawab soalan tersebut. Boleh? Okey, ini jawapan ni. Soalan kat sini. Seperti yang kamu lihat soalan ni. Soalan ni ialah jadual berikut berkaitan dengan pihak yang terlibat dalam proses pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu. Itu dalam kotak ni, dalam jadual dia cakap perkara itu pilihan raya perundangan
Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955, pihak yang terlibat ialah Suruhanjaya Penentuan Sempadan Calon Pengundi. Okey, soalan dia A. Soalannya A ialah nyatakan syarat menjadi pengundi. Soalan dia simple saja. Nyatakan syarat menjadi pengundi. Jadi agak-agak anak-anak semua lah kan. Agak-agak kamu semua. Apa syarat dia? Nak jadi pengundi ni macam mana? Semua orang ke boleh jadi pengundi? Okey, jadi untuk menjawab kepada soalan tersebut, disebabkan soalan tu hanya nyatakan saja, kita tak perlu fikir panjang, kita hanya perlu letakkan fakta sahaja. Jadi kat sini kita nyatakan terus apa syarat-syarat dia. Syarat untuk jadi pengundi ada 3. 1, 2, 3. Apa dia? Yang pertama, mestilah merupakan warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua ialah mesti berumur 21 tahun dan ke atas. Dan yang ketiga ialah mereka perlulah individu yang tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan terdahulu dari tarikh 17 Oktober 1954 atau 28 Oktober 1954 bagi negeri Terengganu. Jadi itu merupakan syarat-syarat kalau nak jadi calon, untuk menjadi pengundi. Kalau anda umur 18 tahun, tak layak lagi jadi untuk mengundi pada masa itu. Okey, macam mana? Senang tak dapat jawapan? Senang kan? Kita fikir balik, okey, mengundi zaman dahulu umur 21 tahun, mesti warga negara dan juga mesti tinggal kat sana. Itu merupakan cadangan-cadangan jawapan yang mesti kita buat. Okey, yang seterusnya, kita lihat pula soalan seterusnya. Okey, dalam soalan seterusnya, boleh baca kan? Kita baca dulu. Apa yang dia tulis kat sana ialah, dalam keadaan manakah seseorang itu tidak layak menjadi calon untuk bertanding dalam pilihan raya masa kini? Kalau soalan sebelum ini, masa lalu. Sekarang kita lihat masa kini. Yang mana syarat? Macam mana seorang tu boleh kehilangan hak dia ataupun kelayakan dia untuk menjadi calon bertanding. Mesti kau fikir, apa cikgu? Syarat-syarat dia. Apa yang menyebabkan dia jadi gagal untuk jadi mengundi? Okey, jom. Kita lihat kepada jawapan cadangan jawapan yang telah disediakan. Macam mana kita nak guna? Okey. Jadi pertama sekali yang menyebabkan mereka ni hilang kelayakan untuk jadi calon pengundi adalah bukan warga negara. Kalau anda bukan warga negara Malaysia, anda tak boleh jadi calon di Malaysia. Kalau anda warga negara Bangladesh sanalah anda jadi calonnya. Okey, itu pertama. Yang pertamanya yang menyebabkan dia hilang kelayakan menjadi calon adalah bukan warga negara. Yang keduanya ialah umur dia kurang daripada 21 tahun. Ni umur 13 tahun dah nak mengundi. Mana boleh. Okey, yang layak untuk menjadi calon adalah umur 21 tahun dan ke atas. Yang ketiga, tidak bermaus tautin di Malaysia, maksudnya dia biasa tinggal di luar negara, tapi bila nak hari mengundi, sebulan sebelum mengundi, nak jadi calon. Itu tak boleh. Okey, itu menyebabkan dia tidak layak untuk menjadi calon. Okey, yang keempat pula, tidak sempurna akal. Tak sempurna akal ni macam mana? Maksudnya dia ni GILA. Apa dia? Gila. Orang gila jadi calon. Nanti kamu juga gila sebab nak layan dia kan. Jadi bila orang yang kurang cakap apa? Tak sempurna akal ni, dia tidak boleh menjadi calon sebab apa? Dia tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan tugasan nanti. Yang kelima pula ialah muflis. Muflis, okey. Yang keenam, masih memegang jawatan dalam perkhidmatan awam. Sebagai contoh, cikgu ni nak masuk tanding. Masa tu cikgu masih lagi cikgu. Okey, cikgu masih lagi cikgu. Cikgu tak letak jawatan cikgu sebagai cikgu. Itu menyebabkan cikgu hilang kelayakan untuk menjadi calon. Sebab apa? Kalaulah cikgu nak jadi calon, cikgu kena lepaskan jawatan cikgu sebagai cikgu dan akan menjadi calon pilihan raya. Maksudnya cikgu kena letak jawatan lah. Okey, yang seterusnya, okey, pernah didenda lebih daripada RM2,000. Yang ke-8 ialah pernah dipenjara lebih daripada 12 bulan. Dan yang terakhir sekali, membuat akuan taat setia kepada luar negara. Maksudnya dia nak jadi warga negara kepada negara yang lain. Jadi itulah dia antara jawapan-jawapan yang kamu boleh bagi sekiranya soalan tu tanya, apakah yang menyebabkan calon seseorang itu hilang kelayakan untuk menjadi calon. Okey, mula-mula sekali yang paling senang nak ingat, umur dia kurang 21 tahun, bukan warga negara. Okey, muflis. Kita ambil yang simple untuk kita ingat. Sebab apa? Kadang-kadang pelajar cakap, cikgu terlalu banyak yang perlu diingat. Jadi kita ambilkan yang mana senang untuk ingat, kita masukkan dalam jawapan kita. Bagaimana setakat ini? Okey tak okey?
Kalau okey, dan nanti anda cakap, okey cikgu, terbaik cikgu. Okey. Yang seterusnya, kita lihat kepada soalan yang ketiga berkaitan dengan pilihan raya ni. Okey, ini soalan yang ketiga. Boleh baca semua kan? Boleh baca tak? Okey. Soalannya ialah, berdasarkan pandangan anda, apakah faktor penentu kemenangan seseorang calon dalam pilihan raya? Soalan tanya, bila kita dapat soalan tu, kita mesti jawab soalan tersebut. Soalan tanya, berdasarkan pandangan anda. Maksudnya pandangan siapa? Pandangan anda atau saya. Nak mulakan jawapan, kita mesti bagi berdasarkan pandangan saya. Nak tahu apa faktor yang menentukan kemenangan seseorang calon tu? Nak tahu juga kan? Kenapa dia boleh menang? Sebab apa dia boleh menang? Contohlah ahli tanya, tengok A dan juga B. Kenapa B menang? Kenapa A tak menang? Jadi, berdasarkan pandangan kamu, kenapa dia menang? Okey, inilah contoh cadangan jawapan yang boleh diberikan kepada kamu, iaitu berdasarkan pandangan saya, faktor yang menentukan kemenangan seseorang calon dalam pilihan raya ialah dia tidak melakukan penyelewengan. Okey, tak ada buat penyelewengan. Yang keduanya, tidak menyalahgunakan kuasa. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan ataupun kebajikan rakyat. Yang keempat ialah tidak mengamalkan rasuah. Yang kelima, menjadi perantara antara rakyat dan juga kerajaan. Itu merupakan cadangan-cadangan jawapan yang boleh kita gunakan. Jadi macam mana kita nak masukkan dalam jawapan kita? Kita ambil balik apa kehendak soalan, iaitu pada pandangan saya, faktor penentu kejayaan seseorang calon dalam pilihan raya adalah dia mengutamakan kepentingan rakyat berbanding kepentingan diri sendiri. Dah dapat 1 markah. Jadi berdasarkan kepada cadangan-cadangan yang dah diberikan kepada kamu tadi, kamu boleh cuba jadikan dia dalam bentuk ayat kamu sendiri. Mudah-mudahan jawapan tersebut dapat membantu kamu meningkatkan lagi keyakinan kamu dalam menguasai soalan KBAT. Okey. Sekarang ni, mesti ramai tanya, cikgu, kalaulah soalan macam ni, cikgu, ada gambar macam ni kan? Kita nampak selepas pilihan raya tu, semasa nak bawa kotak undi tu, kenapa dia bawa kotak undi banyak-banyak macam tu? Kenapa mesti ada ramai yang kontrol ataupun jaga? Okey, kat sini. Jom kita lihat kepada soalan. Kalau soalan yang tanya, gambar di atas menunjukkan proses mengundi, penghantaran peti undi dan juga pengiraan undi. Mengapakah ketiga-tiga proses tersebut dikawal ketat? Agak-agak kamulah. Kenapa ramai polis ada? Semasa nak mengundi pun ada polis. Semasa nak pergi hantar peti undi pun ada polis. Nak kira undi pun ada polis. Kenapa mesti kawalan sebegitu ketat? Okey, kenapa? Jadi sekarang ni kita nak lihat contoh-contoh cadangan-cadangan jawapan yang boleh kita bagi kepada anda nak jawab kenapa dia dikawal ketat. Okey. Jadi kat sini antara sebabnya kenapa dia dikawal ketat, yang pertama ialah untuk membuktikan ketulusan Suruhanjaya Pilihan Raya. Okey, nak cakap tak ada elemen tipu-tipu punya. Yang keduanya, menunjukkan keadilan kepada semua rakyat ataupun semua pihak. Yang ketiga, mengelakkan penipuan ataupun kebocoran, ketirisan undi. Serta yang keempat, meyakinkan semua pihak atau menaikkan kepercayaan kepada semua pihak. Jadinya, kita sebagai seorang calon ataupun seorang pengundi, bila kita nampak kotak undi itu dikawal dengan ketat, secara automatik kita cakap, oh, tak ada unsur penipuan. Ini tulus punya. Sama juga kita yakin, okey, aku percaya undi-undi itu semua datang daripada rakyat dan bukannya ditambah semasa dalam perjalanan. Okey, macam mana sekarang setakat ni? Okey tak okey perkongsian cikgu pada hari ini berkaitan dengan pilihan raya? Jadi, kalaulah nanti kamu dapat soalan ataupun soalan berkaitan dengan pilihan raya, untuk proses, ada 8 proses. Selain itu, kita perlu tahu juga apakah syarat untuk menjadi pengundi dan juga calon, serta apa yang menyebabkan dia kehilangan hak untuk mengundi. Jadi cikgu rasa sampai di sini saja pertemuan dan juga perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu harapkan dia dapat memberi manfaat kepada anda semua dalam menjawab peperiksaan nanti. Sikit tak apa, janji dia dapat membantu anda meningkatkan prestasi anda. Okay? Hargailah guru-guru anda. Guru anda umpama pelangi. Hargai dia semasa dia ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.